Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari yang mulia ini, kami akan membentangkan hasil tugasan yang telah diberikan oleh pensyarah kami iaitu Encik Asri dengan tajuk aktiviti literasi bahasa. Kod bagi subjek ini ialah BMMB 1024. Okey, tugasan ini merupakan tugasan pentaksiran berterusan bagi tugasan 2. Okey, seperti yang kita sedia maklum, terdapat 2 literasi bahasa iaitu menulis dan juga membaca. Jadi kami telah bersepakat untuk memilih literasi bahasa menulis. Okey, jadi sebelum kami mulakan pembentangan kami pada hari ini, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, kerana kata orang tak kenal maka tak cinta. Jadi saya sebenarnya bersama dengan 3 orang rakan saya. Okey, nama saya ialah Muhammad Syakir Nazmi bin Muhammad Sakri. Rakan saya yang kedua ialah Muhammad Syamil Aiman bin Muhammad Sayuti, dan rakan saya yang ketiga ialah Muhammad Hakimi bin Muhammad Tarmizi. Okey. Sebelum kami meneruskan aktiviti bagi kemahiran menulis ini, saya akan memberitahu objektif bagi aktiviti yang saya ambil iaitu pratulisan. Jadi objektif yang pertama ialah memberi kesediaan otot tangan dan otot jari serta mengkoordinasi mata dan tangan dengan baik. Yang pertama. Yang kedua, dapat melakukan pergerakan lurus, beralun dan membuat lakaran berbentuk bulat dengan jari. Yang ketiga, melakar pelbagai bentuk dengan menggunakan alat tulis. Dan yang keempat ialah dapat mengawal pergerakan dan koordinasi mata dan tangan dengan melakukan pergerakan tegak dan condong. Okey, seterusnya saya akan pergi kepada aktiviti pertama bagi pratulisan. Okey, aktiviti yang saya ambil ialah aktiviti yang pertama iaitu membuat anyaman dengan menggunakan plastising. Okey, sebenarnya aktiviti yang saya ambil ini berperanan untuk melatih pergerakan jari, tangan dan juga mata. Okey, jika ibu bapa melaksanakan aktiviti ini kepada anak mereka, anak mereka boleh melakukan lakaran bebas mengikut kemahuan masing-masing. Okey, lepas tu yang kedua, aktiviti ini bertujuan untuk menguasai gerak tangan yang bebas dan apabila anak itu dapat menguasai gerak tangan dengan bebas, hal ini secara tidak langsung akan membuatkan anak tersebut dapat menulis dengan sempurna. Okey, seterusnya saya akan pergi kepada panduan kepada ibu bapa untuk menjalankan aktiviti ini. Okey, jadi ini merupakan panduan kepada ibu bapa. Rujukan kepada ibu bapa. Okey, jadi yang pertama, ibu bapa boleh menyediakan beberapa plastising yang boleh digunakan. Okey, yang pertama. Yang kedua, kanak-kanak boleh melaksanakan pelbagai bentuk mengikut kehendak masing-masing. Dari segi kata lain, mereka boleh membuat lakaran bentuk bebas. Jadi di sini anak-anak itu tidak terhad kepada bentuk yang diberi bentuk apa-apa sekalipun, kerana ini merupakan bentuk bebas, kerana ini sebenarnya bertujuan untuk melatih pergerakan tangan supaya dapat menulis dengan cantik dan menarik. Okey, dan yang ketiga ialah jika anak-anak tidak tahu ingin melakukan bentuk apa, maka ibu bapa boleh mencetak beberapa bentuk gambar seperti gambar petak, bulat dan segitiga daripada internet supaya dapat dijadikan sebagai panduan kepada anak mereka. Jadi di sini merupakan satu solusi yang boleh dilakukan oleh ibu bapa jika anak-anak mereka tidak tahu ingin melakukan bentuk apa dengan menggunakan plastising. Jadi ibu bapa boleh mengambil contoh daripada internet dan memberikan gambar tersebut kepada anak mereka supaya anak mereka dapat meniru dan melakukan bentuk berdasarkan contoh-contoh tersebut. Okey,
sudah selesai aktiviti yang pertama. Jadi saya akan pergi pula kepada aktiviti yang kedua. Okey, aktiviti yang kedua ini juga melibatkan aktiviti bagi pra tulisan. Okey, pada aktiviti ini diberi nama membuat corak, menyambung titik dan memadankan bentuk. Okey, untuk ibu bapa melaksanakan aktiviti ini, maka syarat-syarat yang perlu dilakukan oleh anak-anak mereka syaratnya ialah perlu memulakan pergerakan dari kiri ke kanan. Okey, ini membawa maksud bahawa pergerakan tangan seorang anak itu haruslah bermula dari kiri ke kanan. Okey, itu syaratnya. Okey, tujuan aktiviti ini dilaksanakan adalah ada dua tujuan, iaitu yang pertama untuk melembutkan pergelangan tangan dan yang kedua ialah dapat membiasakan cara pemegangan pensel dengan betul. Okey, jadi apabila aktiviti ini dilaksanakan oleh ibu bapa, maka anak-anak dapat memegang pensel dengan cara yang betul supaya dapat membentuk tulisan yang cantik dan menarik serta dapat difahami oleh orang lain. Okey, dan kesan bagi aktiviti ini ialah murid lebih bersemangat untuk belajar pada tahap yang seterusnya. Okey, itu merupakan kesannya. Okey, seterusnya saya akan mempericikan bagi latihan membadan bentuk. Okey, kenapa saya mempericikan aktiviti ini? Kerana aktiviti ini memerlukan soalan yang tersendiri. Jadi soalan bagi latihan ini ialah melalui latihan ini guru perlu menyediakan bentuk seperti rajah di atas beserta satu set kertas warna yang sama bentuk dengan rajah tersebut. Kemudian murid-murid diminta untuk memadankan gambar tersebut dengan menampalkan di atas bentuk tersebut dengan bentuk yang sama. Okey, saya bagi contoh. Berdasarkan slide yang saya buat ini. Contohnya ialah segi empat. Jadi anak-anak itu perlu mencari bentuk segi empat juga di set kertas warna tersebut. Jadi setelah anak-anak berjaya jumpa bentuk yang sama, maka anak-anak akan menggunting daripada kertas warna tersebut dan menampal pada bentuk yang disediakan oleh ibu bapa itu. Jika ibu bapa menerapkan aktiviti ini kepada anak mereka, perkara ini tidak lari daripada terdapatnya kesan yang dapat diperoleh kepada anak itu jika melakukan aktiviti ini. Okey, jadi kesan aktiviti ini terhadap tahap literasi menulis bagi kanak-kanak ialah yang pertama, aktiviti ini secara tidak langsung akan memberikan keupayaan kepada seseorang murid itu untuk menulis huruf-huruf dengan kemas dan betul. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, latihan yang ibu bapa berikan ini dapat melatih otot-otot tangan dan jari serta koordinasi tangan dan mata dapat diberikan pendedahan kepada murid-murid sejak dari awal lagi. Dan yang ketiga ialah latihan ini sebenarnya menitik beratkan beberapa perkara, iaitu terdapat 4 perkara yang dititik beratkan, iaitu latihan pergerakan tangan, latihan gerakan tangan dengan bebas, latihan pergerakan mata dan latihan koordinasi mata dan tangan. Jadi jika ibu bapa menerapkan aktiviti ini, maka hal ini tidak mustahil untuk menjadikan seseorang anak itu dapat menulis dengan tulisan yang kemas sekali. Akhir sekali, jika adanya satu aktiviti itu, maka sudah pasti mempunyai panduan kepada ibu bapa bagi menjalankan aktiviti ini kepada anak mereka. Jadi, panduan kepada ibu bapa yang pertama yang boleh dilakukan oleh ibu bapa ialah yang pertama, menyediakan beberapa bahan seperti penyambungan titik untuk membolehkan anak-anak melaksanakan aktiviti ini. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, pastikan anak-anak memulakan pergerakan tangan dari kiri ke kanan dengan mengikut titik-titik yang disediakan supaya ia menjadi satu bentuk yang lengkap.
Dan yang ketiga ialah jika anak-anak tidak pandai untuk melaksanakan, maka ibu bapa perlu menunjukkan cara yang betul supaya anak-anak dapat menyelesaikan segala aktiviti yang disediakan ini. Jadi jika anak-anak tersebut tidak tahu ingin melakukan aktiviti ini, maka ibu bapa boleh menunjukkan beberapa contoh dengan melakukan bersama-sama dengan anak, dengan menunjukkan contoh aktiviti ini bagaimana ia dilaksanakan agar anak-anak itu dapat ikut perkara yang dilakukan oleh ibu bapa mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah. Saya akan meneruskan lagi pembentangan kami pada hari ini dengan membentangkan aktiviti yang boleh dilakukan dalam literasi menulis. Kata orang, tak kenal maka tak cinta. Baiklah, nama saya Muhammad Syamil Aiman bin Muhammad Sajuti dari unit Bahasa Melayu 5. Okey, sebentar tadi jika saudara Muhammad Syakir Nazmi telah menerangkan berkenaan aktiviti literasi menulis pada peringkat pra-menulis, maka tibalah giliran saya untuk membentangkan aktiviti literasi menulis pada peringkat penulisan mekanis. Terlebih dahulu, untuk pengetahuan semua, peringkat mekanis merupakan kemahiran menulis peringkat kedua selepas pra-menulis yang perlu dikuasai agar anak-anak dapat menghasilkan tulisan yang kemas dan mudah dibaca. Pelaksanaan aktiviti pada peringkat ini adalah penting untuk memberi latihan dan pengalaman asas agar anak-anak dapat menguasai kemahiran selanjutnya. Baiklah, berbalik kepada slide kita, saya akan memperincikan satu persatu berkaitan aktiviti penulisan mekanis. Baiklah, pada kali ini saya memilih untuk menggunakan bahan autentik untuk disediakan kepada ibu bapa dalam mengatasi masalah literasi menulis anak-anak. Aktiviti ini merangkumi literasi menulis yang bertujuan melatih anak-anak untuk menulis di peringkat mekanis. Aktiviti ini sangat menyeronokkan serta dicadangkan untuk digunakan oleh anak-anak yang berumur 7 hingga 9 tahun. Saya telah merujuk video pengajaran yang dimuatnai oleh Cikgu Al-Zoraini dalam channel YouTube-nya dan mendapati terdapat dua aktiviti yang telah dijalankan oleh beliau, iaitu aktiviti tulisan di udara dan aktiviti papan mekanis. Saya telah memperincikan satu persatu berkaitan setiap aktiviti ini. Pada pendapat saya, aktiviti ini sesuai dijadikan sebagai panduan ibu bapa untuk meningkatkan penguasaan literasi bahasa Melayu anak-anak mereka. Aktiviti pertama ialah aktiviti tulisan di udara. Baiklah, aktiviti tulisan di udara ini menggunakan kad imbasan huruf. Kad imbasan huruf hanya memerlukan dua bahan utama, iaitu pinggan kertas dan huruf yang dicetak atau dengan izin huruf yang diprint. Kedua-dua bahan ini disarankan untuk menggunakan pelbagai variasi warna. Caranya ialah huruf yang dicetak perlu digunting dan diletakkan di atas pinggan kertas menggunakan gam. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan panduan kepada ibu bapa untuk melaksanakan aktiviti tulisan di udara. Langkah pertama, ibu bapa perlu menyediakan kad imbasan huruf yang menarik sebagai bahan bantu mengajar seperti yang diajar sebentar tadi. Seterusnya, ibu bapa menunjukkan kad huruf secara berturutan sambil menunjukkan pergerakan tangan menulis di udara. Kemudian, ibu bapa menyesuaikan nama dengan huruf dan memadankan nama huruf dengan bunyi huruf menggunakan rentak irama yang menarik dan terkini. Okey, macam ni. Ibu bapa tunjukkan kertas sambil sebut A dan sambil lukis di awan. Okey, baiklah. Sebenarnya, pelbagai kelebihan yang diperolehi apabila melaksanakan aktiviti tulisan di udara ini. Yang pertama, apabila anak-anak menulis di udara sambil melihat ibu memegang kad imbasan huruf berwarna-warni, anak-anak akan berasa seronok untuk menulis kerana mereka merasa seakan-akan sedang melukis dan bermain. Yang kedua, anak-anak dapat mengecam dan mengenal pasti bentuk-bentuk huruf yang ada dan seterusnya sedikit demi sedikit akan tersemat dalam ingatan mereka bagaimana bentuk setiap jenis huruf itu. Yang ketiga, ibu bapa dapat melatih otot-otot tangan dan jari anak-anak mereka untuk menulis huruf dengan betul.
Pada pandangan saya, aktiviti ini sangatlah sesuai untuk dilaksanakan oleh ibu bapa kepada anak-anak. Aktiviti kedua ialah aktiviti papan mekanis. Baiklah, aktiviti papan mekanis ini menggunakan papan mekanis garis 3. Untuk membuat BBM papan mekanis garis 3 ini hanya memerlukan 3 bahan utama, iaitu pen biru dan pen merah, pembaris dan kertas kosong atau buku. Caranya ialah ibu bapa perlu menggariskan 3 garisan yang berlainan warna bagi membezakan pecahan garisan tersebut dengan menggunakan pen warna biru dan juga merah di atas buku atau kertas kosong tadi. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan panduan kepada ibu bapa untuk melaksanakan aktiviti papan mekanis ini. Langkah pertama, ibu bapa perlu menyediakan papan mekanis sebagai alat bantu mengajar seperti yang diajar sebentar tadi. Seterusnya, ibu bapa menulis huruf besar dan kecil pada garisan 3 yang dilukis secara berterutan menggunakan teknik putus-putus semasa menulis huruf. Kemudian, ibu bapa memberikan papan mekanis yang telah siap dibina kepada anak-anak beserta pensel warna dalam masa yang sama. Ibu bapa perlu menyuruh anak-anak menulis sambil membaca abjad yang ditulis. Baiklah, pelbagai kelebihan yang diperolehi apabila melaksanakan aktiviti papan mekanis ini. Yang pertama, apabila anak-anak menulis menggunakan papan mekanis ini, anak-anak dapat mempelajari motor halus dengan menggunakan koordinasi mata, tangan dengan menulis dan menyambung titik-titik pada garisan yang pelbagai huruf tadi. Yang kedua, menulis di atas garisan garis 3 dapat memperkenalkan kepada anak-anak teknik dan cara menulis dengan betul supaya sama saiz. Yang ketiga, anak-anak sudah mampu untuk menulis dengan baik, kemas dan tulisannya mudah untuk dibaca. Dan yang terakhir, apabila anak-anak ini menulis menggunakan papan mekanis ini, anak-anak dapat menulis saiz tulisan yang sekata, jarak di antara perkataan yang sesuai serta tidak bercampur huruf besar dan huruf kecil dalam tulisan mereka. Pada pandangan saya, aktiviti ini sangat sesuai untuk dilaksanakan oleh ibu bapa kepada anak-anak bagi meningkatkan penguasaan literasi anak-anak mereka. Baiklah, itu sahaja dari saya. Saya Muhammad Syamil Aiman bin Muhammad Sajuti. Memohon maaf sekiranya terdapat segala kekurangan. Saya akan memberi peluang kepada pembentang seterusnya, iaitu saudara Muhammad Hakimi bin Muhammad Tarmizi. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hakimi bin Muhammad Tarmizi dan saya akan sambunglah pembentangan daripada kedua-dua ahli kumpulan saya, iaitu Muhammad Syamil Aiman dan juga Syakir Nazmi yang telah membentang sebentar tadi. Baik, saya akan menyentuh tentang aktiviti penulisan mentalis. Baik, aktiviti penulisan mentalis ni dia ada banyak. Antaranya membina ayat bagi melengkapkan cerita, menulis perkataan atau frasa yang disebut oleh ibu bapa dan juga meneka silang kata. Baik, kita akan pergi kepada satu-satu supaya kita lebih mendalami dan juga orang kata lebih banyak aktiviti yang boleh kita lakukan lah. Baik, kita pergi kepada aktiviti. Kita lihat dulu formula bina ayat oleh Cikgu Goh. Iaitu SATEPS. Dia ada formula untuk bina ayat. Senang untuk menyenangkan lagi para pelajar kita untuk membina ayat berdasarkan formula. Jadi ayat tu tidak larilah daripada segi tata bahasa dan sebagainya lah. Baik, yang pertama kita lihat dulu subjek tambah dengan aktiviti, sama dengan tempat, kata adjektif, peralatan dan sebab. Itulah susunan yang sepatutnya kita ikut untuk menjadikan satu-satu ayat itu sempurna daripada segi tata bahasa dan sebagainya lah. Seterusnya kita lihat pula, kita tengok contoh aktiviti daripada membentuk ayat-ayat bagi menyudahkan cerita. Itulah, saya ada seekor kucing. Nama kucing saya si Tompo.
Dan para pelajar digalakkan untuk menyambung cerita tersebut dengan imajinasi ataupun dengan ayat sendiri. Itulah yang dikatakan dengan konsep mentalist, iaitu lebih banyak menggunakan fikiran kita untuk menulis ataupun mengeluarkan ayat-ayat. Itu dia. Lepas tu kita lihat juga perkataan-perkataan ataupun frasa-frasa yang diberikan oleh guru-guru ataupun ibu bapa lah, yang kemudiannya ditulis oleh murid tersebut. Okey, kita lihat seterusnya, teka silang kata. Okey, yang ini teka silang kata ni, kalau dululah orang-orang dulu sangat suka, budak-budak zaman dahulu sangat suka teka silang kata. Dan apatah lagi teka silang kata ni mudah untuk ditemui, ataupun kalau dia tak jumpa dekat sekolah, dia akan tengok dekat belakang surat khabar ke, macam tu lah. Lepas tu kita tengok seterusnya, yang terakhir kita tengok cara melaksanakan teka silang kata. Okey, sebelum tu kita tengok dulu apakah itu teka silang kata. Silang kata merupakan salah satu cara untuk menjadikan pembelajaran menyeronokkan dan pada masa yang sama dapat memberikan pelbagai manfaat kepada para pelajar. Kita lihat manfaat bermain teka silang kata ni. Kita lihat. Yang pertama, pelajar mudah mengingat perkataan baharu mengikut tema. Yang kedua, dapat meningkatkan kemahiran mengeja pelajar. Yang ketiga, lama-kelamaan akan dapat ataupun pelajar tersebut akan dapat memahami corak perkataan dalam dua bahasa. Maksudnya, teka silang kata ni dia tidak akan tertakluk kepada satu bahasa saja. Kita boleh tambah lagi bahasa-bahasa lain, dan secara automatik pelajar tu sendiri boleh meneka ataupun pelajar itu sendiri akan belajar tentang dua bahasa ini, terutama sekali bahasa Inggeris yang sering digunakan lah dekat negara Malaysia kita ini. Okey, seterusnya dapat menambah kosakata. Itulah apabila kita banyak menerokai tentang perkataan-perkataan, menerokai tentang kosakata, bahasa-bahasa, kita akan dapat banyak kosakata dan kita akan menjadi orang yang kaya dengan kosakata, insya-Allah. Okey, seterusnya yang terakhir iaitu menambah kepekaan murid terhadap sesuatu perkara. Itulah kegunaannya silang kata ini. Apabila kita hilangkan satu-satu huruf ni, dia akan memberi ujian kepada otak kita untuk memproses apakah huruf yang sepatutnya berada di situ untuk menjadikan satu perkataan itu sempurna dan memiliki maksudnya tersendiri. Okey, kita lihat pula cara-cara ataupun ialah cara-cara melaksanakan teka silang kata ini bagi ibu bapa yang dekat rumah lah. Kita tengok yang pertama, ibu bapa perlu memikirkan tema terhadap silang kata itu. Ialah untuk lebih memfokuskan murid-murid untuk memikirkan hal yang dibicarakan saja. Kalau tak, nanti teka silang kata itu akan jadi pelbagai. Dan itu menjadikan teka silang kata itu susahlah sikit untuk murid yang mula-mula belajar ni. Okey, seterusnya membina kotak berdasarkan perkataan yang telah ditentukan. Maksudnya ibu bapa tu perlu menentukan dulu apa yang akan ditulis dekat situ, apa yang sepatutnya jawapan dia dekat situ, dan berapa patah perkataan dia dekat situ. Ibu bapa perlu memikirkan kalau nak buat teka silang kata ni. Okey, seterusnya meletakkan sebahagian huruf sebagai pembayang di dalam kotak. Maksudnya di dalam kotak tu kita letak dulu pembayang bagi supaya anak-anak kita ataupun murid-murid tu peka terhadap apa perkataan itu. Kalau tak, nanti susah dia nak fikir. Kalau banyak sangat kosong, dia jadi macam dalam fikiran dia tu kosong jugalah. Okey, seterusnya menulis soalan berdasarkan perkataan di dalam kotak. Maksudnya ibu bapa ni perlu tulis soalan di bawah dan soalan itu berdasarkan jawapan-jawapan yang akan ditulis oleh murid tu di dalam kotak tu juga. Jadi ini memudahkan lagi lah murid untuk berfikir. Okey, seterusnya membuat kekunci dikotomi, iaitu itu senanglah untuk memberikan rujukan kepada murid-murid tu supaya dia tak salah tulis ke, sepatutnya melintang dia tulis ke atas ke, jadi susahlah. Okey, seterusnya kita lihat info.
Info pertama, teka silang kata boleh didapatkan pada kertas surat khabar. Dulu masa kalau zaman 2000 dulu sangat banyak didapati teka silang kata ni dekat bahagian kulit belakang sekali surat khabar. Sebab itulah murid-murid zaman dulu sangat suka akan surat khabar ni. Tapi sekarang sudah digital dan teka silang kata ni juga boleh dicari dalam internet lah. Lagi senang lah sekarang untuk murid-murid yang suka teka silang kata, untuk ibu bapa yang nak mengajar anak-anak dia nanti, untuk cikgu yang menjadikan sebagai sumber rujukan ataupun sebagai bahan untuk mengajar. Senanglah, boleh dicari dalam internet saja. Okey, seterusnya yang kedua, info yang seterusnya, modul silang kata boleh didapatkan di kedai-kedai buku berhampiran. Jadi senang je lah untuk ibu bapa ni nak mengajar ataupun ibu bapa ni macam nak beri pembelajaran yang lebih kepada anak-anak dia, supaya anak-anak dia menjadi nombor 1 dalam kelas ke, nak jadi nombor 1 dekat sekolah dia nanti ke, senang lah. Ibu bapa perlu cari je modul ni dekat mana-mana kedai buku berhampiran kalau tak pandai untuk buat sendiri silang kata tu. Sebab modul-modul yang dibekalkan pun daripada orang-orang yang berpengalaman dan selalunya telah diluluskan lah oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Itu dia. Okey, saya rasa itu saja daripada saya, pembentangan saya. Sebelum itu saya mohon maaf dulu segala kesilapan ataupun segala kekurangan daripada saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.